أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Subhanallah, Maha Suci bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah layak untuk Allah. Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah lah Tuhan yang kita besarkan, kita agungkan di dalam kehidupan dunia hinggalah membawa kepada hari akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana waftah lana abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunkanlah kami dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmat Engkau. Amin ya rabbal alamin. Selamat bertemu sidang hadirin yang dirahmati Allah di hari Jumaat 11 Ramadan 1445 Hijrah. Kita berada pada waktu dan ketika ini bagi bersama-sama menunggu masuknya waktu solat fardu Jumaat 1:25 tengah hari sebentar lagi. Tapi sebelum itu kita nak melihat beberapa perkongsian bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk melihat surah Al-Baqarah ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Yang bermaksud di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kepada kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa azab api neraka. Alhamdulillah, ayat 201 surah Al-Baqarah ini dianjur dan diajakkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita semua tidak meninggalkannya dalam mana-mana permohonan dan permintaan, sama ada selepas solat ataupun waktu-waktu ketika ruang-ruang mana yang ada kepada kita. Memperbanyakkan menyebut meminta kebaikan hidup di dunia dan akhirat dan pelepasan api neraka. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita berada di dalam bulan Ramadan ini, pada waktu-waktu dekat nak berbuka puasa antaranya, waktu-waktu kita berada di waktu sahur umpamanya. Ini masa-masa terbaik, di samping yang dalam bulan Ramadan ada beberapa pengkhususan doa-doa tertentu. Maka ini di antaranya tidak boleh kita lepaskan. Sesiapa yang melaksana ibadah fardu haji dan umrah, doa ini dijadikan antaranya ketika mana orang bertawaf di dataran tawaf, sama ada bertawaf sunat atau bertawaf wajib, yang disuruh kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Itu ada beberapa penambahan di sana untuk lagi memberi kesan dan penambahan baik. Menurut tafsir Ibn Kathir, menyebut doa-doa ini akan membawa kepada kita pelbagai kelengkapan yang kita ingin dan mahukan, sama ada di dunia dan di hari akhirat. Subhanallah. Dan yang keduanya, yaitu menurut Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran mengatakan ada 3 golongan. Golongan yang pertama, yang mereka ini hanya nampak hidup di dunia ini sahaja semata-mata, maka mereka meminta kebaikan hidup di dunia. Golongan yang kedua, mereka nampak kehidupan dunia berhubung dengan akhirat, dan mereka diberi oleh Allah nampak akhirat itu. Subhanallah. Dan yang ketiga,
golongan yang dunia boleh tak nampak, apa lagi akhirat? Na'udzubillah. Adapun golongan yang pertama, sekurang-kurangnya dia nampak dunia ini, maka dia dapatlah manfaat. Cuma sayanglah, iaitu akhirat dia tidak diperlihatkan dan tidak ditunjuk. Ini kebanyakannya macam ni kepada golongan-golongan kafir lah, orang tak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu. Tetapi golongan yang kedua tadi, yang bukan sahaja nampak dunia, boleh jadi akhirat dan diperlihatkan akhirat kepadanya, kita pastilah tak sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baginda itu Allah diizinkan dapat diperlihatkan gambaran akhirat di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi macam mana kata kita ni semua ni, yang saya nampak sekarang ini, agak-agak kita dah nampak ke tidak akhirat tu tuan-tuan? Tayang akulah. Tu saja tanya macam gitulah. Tetapi mudah-mudahan kita dinampakkan oleh Allah akhirat itu. Ada bukti tak? Ada buktinya dalam surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmal akhir. Sebenarnya orang yang memakmurkan rumah Allah ni, dia mengimarahkan, menghadirkan diri, suka masuk ke masjid kerana dia percaya Allah, dia percaya akhirat. Tu. Sebab percaya ni bukan senang tuan-tuan dan puan. Sebab percaya ni nak berlaku bila kita nampak. Ni kita yang mata celik boleh nampak. Bagaimana sahabat-sahabat kita yang mata buta? Tu. Mereka memang dah diuji dah dengan tak nampak. Ada ke jemaah mata buta boleh tolong angkat tangan dalam surah An-Nur ini? Dia kata buta tak ada ustaz, lena banyaklah. Ni bahaya juga tuan-tuan, tidur kan. Jangan ni adik dia orang ni sampai tak sedar-sedar ni, takut terangkat punggung apa itu ini, kau gelak-gelak juga. Kan, tak sungguh tuan-tuan. Benda-benda ni kena tegur lah ya. Dibimbangi batal lah wudu tu. Nampak kita macam awak akhirat, tapi takut sia-sia akhirat kita. Kena jaga-jaga tu tuan-tuan. Subhanallah. Berbalik kepada apa kita kata tadi. Jadi kita yang mata boleh celik ni, akhirat tak nampak lagi. Tapi buktinya kita mengimarahkan rumah Allah ini sebab kita percaya kepada Allah dan akhirat. Itu. Ada lagi surah Al-Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, bila diseru kepada kamu seruan panggilan azan pada hari Jumaat, maka tinggalkanlah apa yang kamu buat, apa yang kamu lakukan, bersegeralah mengingati Allah, tinggalkanlah jual beli itu. Yang demikian itu adalah baik kepada kamu jika sekiranya kamu tahu. Ini macam mana tuan-tuan yang dah hadir lebih awal daripada saya tadi. Mungkin ada yang dah pukul 12 dah masuk. Masya Allah. Yang tadi 12.30 pun dah sampai. Saya sampai tadi 12.45, dah penuh dah macam ni. Dah masuk waktu dah ke sekarang ni, waktu Jumaat. Dah masuk waktu dah tuan-tuan? Belum lagi. Tapi kenapa dah sampai? Kalau ikut ayat tadi, tiada kaitan lah tuan-tuan. Tu. Namun kita menjadi orang yang bersiap sedia. Itu tadi disebut oleh Allah sebagai sesuatu yang sudah sangat tak boleh buat apa-apa lagi dah, melainkan kena bersegera. Maka sebab tu Nabi di sana menyatakan, barang siapa yang datang pada waktu awal sebelum dipanggil oleh Allah, maka dia masuk dan penuhi ruang saf yang di hadapan pula, dia akan mendapat sebuah pahala yang berupa seperti besarnya unta merah. Kemudian dia datang pada waktu kedua, dia tidak sebutlah pukul berapa, nilainya tu kurang dah sikit, tapi masih lagi besar seperti seekor lembu.
kemudian makin lama makin penghujung, dah makin besar tapi agak kurang besar, seperti seekor kambing besar pahala itu. Akhirnya Nabi kata, bila dah masuk dah waktu khatib dah naik dah atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi, dia baru sampai. Dia dapat juga pahala tu, tapi kecil, seperti telur ayam. Telur ayam pun telur ayam lah, yang penting dapat juga. Tuan-tuan, hadis itu menggesa dari sudut motivasi diri, perubahan dan pembaikan diri. Macam mana masing-masing nampak seruan itu, wallahu alam. Maka seperti mana yang disebut tadi oleh Syed Qutb dalam tafsirnya fi Zilal Quran, ada golongan yang apa? Dia diberi oleh Allah nampak akhirat sebelum akhirat tunjuk kepada dia. Masya Allah. Nabi Muhammad ni teguh diperlihat. Itu memang terlalu hebat lah tuan-tuan. Kita ni tak nampak lagi, tapi kita berasa macam dah nampak. Maka sebab tu kita melatih diri kita untuk cuba meningkat baik, menambah baik. Dan kita akui benda ni bukan senang. Bukan senang. Macam mana Nabi kata tadi, dapat pahala seperti seekor unta merah duduk di suarapan. Tentu duduk di suarapan ni nampak ke? Saya alhamdulillah selama ni orang lain tak nampak, saya yang seorang nampak tak? Oh tu bahaya juga tu kan. Tapi saya silap, ingat Nabi Muhammad silap lah kot. Nengok silap kan. Cubalah kalau Nabi Muhammad kata siapa yang hadir lebih awal dia duduk sarapan, bila dia selak sejadah ada duit 10,000, boleh beli unta merah. Apa jadi tuan? Apa jadi? Memang lepas subuh tadi orang tak balik kan tuan. Tak ada kerja dah hari ni. Aduh. Betul tak Nabi Muhammad silap je? Nabi Muhammad tak silap tuan. Nabi Muhammad cakap tu betul, cuma kita yang silap faham. Tu sebab yang unta ke lembu ke kambing telur tu dia akan nampak bukan sini. Lepas kita mati esok lah. Masa tu terkejut kan, apa hal ni? Apa benda ni? Tiba-tiba kau bagi kat aku yang ni ya Allah. Tu. Di ketika itu dia jadi pula apa? Dia jadi apa kan? Merasa rugi pula dah. Kenapa lah? Dia kenapa lah tu yang tahu apa nak seronok tu. Dia bila dah lepas dah. Masya Allah, tabarakallah. Iaitu yang ketiganya, kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat yang kita minta melalui yang ditunjuk ajar oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini akan mencakupi kesemua keperluan, keinginan kita yang sewajarnya dan sepatutnya. Sebagaimana yang bila kita sebut tadi, ya Allah kurniakanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia. Apakah yang dimaksudkan kebaikan hidup di dunia itu masih lagi umum, belum lagi ada satu pemberitahuan secara spesifik, secara khusus yang kita boleh nampak. Maka Nabi SAW mengajar kepada kita untuk kamu nampak kebaikan hidup di dunia yang kamu nak dapat, dan semua orang wajib berusaha mendapatkannya, iaitu seperti mana kamu nak, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq. Ini 4 perkara amat dan sangat diperlukan untuk bahagian baik dunia. Siapa yang satu pun tak dapat daripada keempat-empat perkara ni, memang dia terlepas lah. Jadi semua kena usaha sendiri. Orang ada boleh tolong, ingat sampai beritahu. Nak tolong bagi dan beri, tak dapat, tak boleh. Tuan-tuan, macam mana kata kita tak pasal waktu lagi ni nak bagi tahu fadilat kelebihan Jumaat, pergi dia ketuk pintu rumah orang, tak boleh terima. Tak boleh tuan. Kita hanya mampu bagi tahu begitu-begitu lah saja. Macam mana kata kita pada hari ini nak dapat fadilat Jumaat, itu lain buat tu tuan-tuan. Nak dapat fadilat Jumaat, apa dia? Datang awal, sembahyang sunat tahiyatul masjid, tunggu apa? Bang azan, qabliyah,
apa nama ni, Jumaat, duduk menunggu mendengar khutbah Jumaat. Duduk menunggu mendengar khutbah Jumaat. Kat sini yang teruji. Ujian dia apa tuan-tuan? Agak-agak lah. Ujian dia apa? Ujian dia mengantuk dan lain. Tuan-tuan tak payah fikirlah macam nak kena buat PhD ke tak payah. Ujian dia mengantuk tuan-tuan. Nak tahan tak bagi mengantuk tu. Yang tu yang teruji. Itu yang level 20, 30, 40, 50, 60. Kalau hak bawah 20 tu dia tak teruji dengan mengantuk. Dia teruji dengan apa? Dia tolak, songkok kawan dia. Dah beli dah ni bunga api. Aku itu tengok ada bunga api baru. Oh iya ke? Aku kat mana kau beli? Yang tu yang bawah 20 ke bawah. Yang tu dia tak jadi yang 30, 40 tak jadi macam tu. Tu dia cuik kawan dia, dia keletik kawan dia, betul dia duduk diam. Celaka siapa buat aku ni? Kita nak tegur boleh? Boleh tak boleh ya? Tak boleh tegur pula. Itu ujian dia tuan-tuan. Ketika Jumaat ni. Yang golongan 30, 40 ni dia tak teruji dengan mulut tak bunyi. Dia teruji dengan biji mata ni nak angkat tak larat tuan-tuan. Oh ya Allah. Hai tuan-tuan, jangan main tuan. Yang ni tuan-tuan jangan cakap besar tuan. Saya pun tak berani. Saya dah cakap ke orang kan. Saya bertugas tak apa lah. Tapi bila kita ada hari kita tak bertugas, kita ada kata kenapa lah orang mengantuk ketika mana dengar khutbah Jumaat. Bila kita jadi makmum, patutlah aku mengantuk juga. Tapi kena ni lah, sebelum hadir, be prepared lah tuan-tuan. Apa antaranya? Qailulah, take a rest. At least apa? 10 minit, 15 minit, 20 tu kira janji lah tu. 20 minit better. Aduh, kalau setengah jam tu bukan rest lah tu kan. Setengah jam bukan rest tu, dia tu lena kan. Sorry, setengah jam tu tidur lah, tidur. Tapi kalau dia dapat pada 11 sampai 12, 1 jam, yang tu bukan tidur, itu lena. Tapi kalau 1 jam tidur, dengar khutbah pun kau mengantuk lagi, itu memang power tu. Setan apa ada atas kepala tak tahulah. Padahal setan dah tak ada dah. Ini ujian tuan-tuan. Sebab nak mendapatkan fadilat. Subhanallah. Kepada yang tak terganggu apa-apa ni, tak terganggu mengantuk, tak terganggu bual-bual, kena duduk diam, beri perhatian dan tumpuan. Tak boleh mencatatkan. Tak boleh. Kan diperingatkan di awal khutbah, jangan bercakap-cakap, jangan berleka-leka dengan telefon bimbit. Tajuk ini hari baguslah ustaz, saya nak ambil apa nama point. Tak boleh, itu dikira leka. Zaman Nabi dulu ditegur apa? Dulu Nabi bukan ada kapek-kapek macam ni. Dia mayang atas tanah, betul ada biasalah batu lah, apa benda lah. Sambil-sambil duduk dengar tu, duduk tolak buat yang tu. Buat yang tu. Itu pun dikira larah. Padahal macam itu kan. Ada batu berkecil. Awak tu, lepas tu kena oleh batu tu. Yang tu yang kata leka tu, khutbah pun tak dengar lah. Apa lagi ni? Tak ustaz, saya bukan catat, saya buka Maybank untuk saya buat infak kepada surah An-Nur. Ya ke? Berapa? Saya nak bagi 1 juta kat surau ni. Tu. Apa hukum dia tuan-tuan? Ketika nak khutbah, dia nak infak melalui QR code Maybank tu apa benda ni? Boleh dibenarkan? Cuba kita tuan-tuan. Ni Abang Amal ada ni. Boleh ke tidak? Tidak boleh tuan-tuan. Tapi surau tu terima tak? Surau tu terima. Tapi orang yang buat tu pahala tak dapat. Dulu tuan-tuan, kita tak ada orang tegur benda-benda macam ni. Contoh tengok dulu kan, ketika mana khutbah ada berjalan ni, ada budak-budak sekolah ni duk bawa apa benda ni, lepas tu bubuh hak tabung tu, betul bubuh pula dalam poket ni, betul bubuh poket ni pula. Seronok lah budak tu. Rupanya itu larah.
Nak bagi waktu bila? Ni tengah-tengah macam ni okey. Sekarang nak bagi lah tuan. Nak bubuh lah, berapa pun tuan-tuan bubuh lah. Pahala Allah tak larat makan pahala tuan-tuan. Sebelum nak azan ni bagi. Jangan duk gatal tangan lepas ketika nak khutbah. Jangan. Jangan bising-bising, diam-diam khutbah pun tak boleh. Ya Allah. Bangun. Apa ni? Tidur. Ni khutbah. Tak boleh. Subhanallah. Ini. Bayangkan tuan-tuan Masya Allah. Ini benda dan perkaranya yang kita nak dapat suatu kelebihan dan kebaikan. Maka tadi apabila kita menyatakan permohonan dan permintaan yang kita nak dapat di dunia ini, iaitu salamatan fid din, kebaikan hidup di atas jalan agama, yang ini menjadi orang Islam. Jadi kita semua yang dah dapat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita, keluarga kita pelihara dan jaga baik-baik, elok-eloklah. Dan kita pertahankanlah. Kita apa jadi pun kita nak hidup atas dua kalimat ni, dan kita mati pun di atas dua kalimat syahadat ini. Dan kita tak rela ianya dipermain-mainkan dan orang memperkotak-katikkan, dan jangan kita biarkan. Cuma dalam masa yang sama nak menangani situasi itu. Ni. Ya. Jadi kadang-kadang apa yang berlaku pada hari ini, kita kena juga merasakan itu adalah teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Di samping kita jangan hanya sekadar melihat permasalahan itu datang daripada orang bukan Islam semata-mata. Tu. Tuan-tuan Di samping itu, sebab kita takut dalam masa yang sama kita memang nak pelihara, tapi kita takut di sana kita tak berapa faham teguran Allah. Teguran apa? Perpaduan, perhubungan. Nak ajak solat berjemaah ni memang letih dah. Memang letih. Nama ni section 20 surah An-Nur. Solat tarawih berapa rakaat? Tadi nak tahan kalimah la ilaha illallah tu memang tak larat agak. Kalau contoh umum malam ni kita dah masuk dah ni 10 ke atas Ramadan ni, surau akan mengajak kepada jemaah ni untuk kita solat tarawih 20 rakaat. Memang kena boikot lah surau ni. Bukan KK mak je kena boikot, memang surau ni kena boikot kan. Betul ke tidak? Tak berani sebut. Betul ke tidak? Tengok dia pusing kau tu pula dah. Sebab tu masjid-masjid pada hari ni dia buat tazkirah Zuhur. Kalau ada tempat tu dia nak buat sebelum Isyak. Sebab lepas Isyak ni kita tumpu tarawih terbaik tuan. Bagi saya, sebab itu yang diwartakan oleh Jabatan Agama sebagai keliling. Sebab nak bila lagi tuan-tuan nak dapat solat yang banyak-banyak dalam bulan Ramadan ni? Bila lagi? Bulan ni kan? Sayang kan? Rugi. Dia makin penghujung ni, katanya di Mekah ni, ya Allah, dalam tu tuan-tuan takkan boleh masuk dah kalau tuan-tuan nak pergi nak maghrib. Aduh, nak dapat maghrib, Isyak, tarawih di Masjidil Haram tu kena pergi lepas asar. Madinah melimpah ruah. Masjidil Aqsa tak ada ruang tuan-tuan. Ni hak tempat kita. Tengok pada malam tamu dulu, ingat AJK kena bincang balik ni untuk pembesaran surah An-Nur. Tak payah lah tuan, tak payah bincang untuk itulah. Kalau tuan-tuan umum pula buat 20 sepenuh dengan section 20, memang kena boikot tuan surah ni. Ini ujian kat kita tuan. Kita dalam masa yang sama nak selamatkan agama, tawaran besar diberi, kita tak mampu, tak larat, memang letih tuan. Saya takut itu antara benda punca kadang-kadang kita tak nampak. Kita nak balik hayat raya tuan. Paling teruji ni dekat mana? Surau R&R, surau petrol pump. Teruji apa tuan? Nak ajak berjemaah. Itu dugaan tuan. Tuan, kita berjemaah.
Sembahyang saya nak balik jauh ni. Tuan-tuan nak cakap apa tuan? Berapa jauh kau nak balik? Aku pun nak balik jauh juga. Aku nak ajak berjemaah je. Susah tuan. Saya kalau saya nak ajak yang level 50, 60, memang tak berani tuan. Kita tengok dengan misal dia dengan ni. Sembahyang dia buat itu. Allah, nak buat macam mana? Hari kalau muka-muka macam ni, adik-adik, dia kita sembahyang kali. Okey bang. Yang tu kita berani sikit. Tapi kalau dah 50, 60 ni, tuan-tuan nak ajak macam mana? Kalau dia cakap macam tu. Dah lah dia cakap macam tu. Dia sembahyang ni, kot kita ni nak bagi dia tu jadi kita, imam kita. Dia sembahyang dalam ruangan yang memang orang tak boleh join dia sembahyang tu. Memang dia itu nawaitu dia. Aku seorang aku je. Aku pastikan tidak ada orang mengikut aku. Macam mana Tuhan nak tolong kita? Kat situ pun kita dah terlerai dah. Kekuatan tu tak berupaya. Dan nak mengendalikan jamak kasar tu pun penat kita tuan-tuan, penat. Situasi ini tuan-tuan hadapi ke tidak? Itu orang lelaki tuan-tuan. Saya tanya jemaah muslimat, di dalam ruangan kawasan jemaah muslimat bersolat, boleh tak mereka berjemaah? Memang tidak akan berlaku. Tuan-tuan boleh tengok, cek dalam An-Nur Masjid Negeri, paling teruk soft ni orang perempuan. Dia tak berapa ni macam kita ni, sila ni dekat ni, masuk ni elok sikit ni, buka ruangan. Kita boleh buat macam tu. Hak lelaki ni, perempuan tak boleh kan. Dia tak peduli ni, berceklamuk ke ini saya kenal dia, ini kawan saya. Boleh ni apa ni, duk apa-apa sangat ni, ruang banyak hari apa ni. Dia jadi macam tu tuan-tuan. Kita tak nampak yang tu, hak yang kalimah Allah kata tu, kita duk nampak hak yang itu saja tuan. Ya, tapi kita tak nampak hari-hari duk jadi dalam hidup kita ni. Nauzubillah. Takut. Kita sayang agama tadi. Buka puasa ni tuan-tuan, takut. Sembahyang maghrib ni pukul 8.25 minit. 8.30 masuk isyak. Bukanlah semua tu, tetapi duk nampak tu banyak macam tu. Oh ya Allah, takut tuan. Kita kadang-kadang kena muhasabah lah balik. Hak yang tu kita kena ni juga kuat. Tapi kenapa orang macam tak pun nak respect kita? Tapi kita takut kita orang macam tak pun nak respect juga ke Allah ni. Kita orang macam tak apa nak syok. Elok dah tempat, pembesar suara pun baik, bawa pula imam bagus-bagus ni, tak jalan juga kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, power lah macam mana pun. Waladdallin. Amin ya Allah. Tak ada nilai. Dia tak mau di amin. Dia tercabut kubah surah An-Nur ni. Aduh, power. Ya Allah, kita takut tu, takut yang tu tuan-tuan. Benda-benda yang kita kurang perhatikan. Ada 7 poin lagi ni, Ji, tak ada ni. Nak masuk lagi lah, saya berhenti tekan ni dulu. Mudah-mudahan 1 poin itu saja memberi kebaikan kepada kita, insya-Allah. Panjang umur dan rezeki, kita bertemu dan berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.